Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT yang dikasihi oleh Allah SWT, yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini saya akan berceritakan tentang Keislaman Hazrat Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur yang akhirnya menjadi salah seorang daripada ahli zuhud dan ulama yang hebat. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu telah berperoleh ilmu yang tidak mampu diperolehi oleh orang lain. Bahkan beliau telah menjaga ilmu-ilmu itu dengan baik. Apabila berita kenabian Nabi Muhammad SAW sampai kepadanya, maka beliau menghantar saudaranya ke Mekah untuk memastikan kebenaran dan mengambil maklumat tentang seorang yang mendakwa menerima wahyu serta mendapat berita dari langit. Beliau juga menyuruh saudaranya itu supaya menjelidik keadaan orang itu dan mendengar kata-katanya dengan penuh perhatian. Saudaranya itu pun datang ke Mekah Al-Mukarramah, dan setelah menjelidik keadaan orang itu dan dia telah kembali kepada Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu dan menerangkan, saya melihat dia menyeru kepada perangai yang baik dan akhlak yang mulia. Saya juga mendengar daripadanya kata-kata yang bukannya syair dan tidak juga percakapan tukang hujung. Hazrat Abu Zar radhiyallahu masih belum berpuas hati dengan laporan yang ringkas itu. Beliau sendiri menyediakan bekalan dan pergi sendiri ke Mekah dan terus pergi ke Masjidil Haram. Belum beliau mengenali Nabi SAW, dan untuk bertanya kepada siapa beliau merasakan bertentangan dengan muslihat beliau. Beliau berada dalam keadaan serba salah sehingga ke petang. Apabila waktu petang, Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah melihat beliau yang merupakan seorang musafir yang asing mengambil tahu dan memenuhi keperluan musafir orang miskin serta orang asing telah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah membawa Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Sungguh pun Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah melayaninya dengan makan, minum dan tempat tidur, namun sedikit pun beliau tidak berasa perlu untuk bertanya tentang diri musafir itu atau tentang sebab kedatangannya ke situ. Musafir itu pun tidak meluahkan apa-apa. Pada pagi keesokan hari, sekali lagi Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Sepanjang hari itu beliau habiskan dalam keadaan demikian, yakni beliau sendiri tidak mengenali sesiapa dan beliau juga tidak bertanya kepada orang lain. Mungkin kerana berita permusuhan orang ramai terhadap Nabi SAW sangat masyhur. Bermacam-macam kesusahan dikenakan ke atas baginda Nabi SAW serta orang yang datang bertemu baginda Nabi SAW. Beliau berfikir bahawa dengan bertanya kepada sesiapa, mungkin beliau tidak akan mendapat maklumat yang betul. Sebaliknya, akan menimbulkan buruk sangka. Lebih baik beliau menyelamatkan diri daripada bahaya yang sia-sia dengan tiada bertanya. Pada petang hari kedua pun Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah teringatkan beliau soal musafir asing yang belum selesai untuk tujuan kedatangannya. Oleh itu, sekali lagi Hazrat Ali radhiyallahu anhu bawa tetamu tersebut pulang ke rumahnya. Beliau juga telah menjadikan makanan dan menjadikan tempat tidur untuknya, tetapi pada malam itu pun beliau tidak bertanya apa-apa kepada Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu. Pada malam ketiga pun itulah keadaan yang berlaku. Lalu Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah bertanya, kamu datang untuk urusan apa? Apa maksud kedatangan kamu? Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu minta supaya Hazrat Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji supaya memberitahu maklumat yang sebenar. Oleh itu baru beliau memberitahu tujuannya. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW sememangnya Rasulullah, esok itulah saya pergi berjumpa baginda Nabi SAW dan saya akan bawa kamu ke sana. Walau bagaimanapun sekiranya ini penentangan sedang hebat. Oleh sebab itu, dalam perjalanan nanti sekiranya saya menemui seorang yang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap kamu, kalau kamu berjalan bersama saya, maka saya akan berpura-pura membuang air kecil ataupun saya akan berpura-pura membetulkan kasut saya. Sementara kamu berjalan terus, jangan berhenti bersama saya. Dengan ini orang tidak akan tahu yang kamu bersama saya. Oleh itu, pada keesokan pagi beliau telah mengikut Hazrat Ali radhiyallahu anhu sehingga sampai ke sisi baginda Nabi SAW.
Setelah sampai di sana, maka berlakulah perbualan antara beliau dengan baginda Nabi SAW. Dan beliau telah memeluk Islam pada masa itu juga. Oleh kerana bimbangkan kesusahan beliau, Nabi SAW telah bersabda, jangan zahirkan dahulu keislamanmu sekarang, kembalilah kepada kaummu secara sembunyi. Apabila kami telah menang, barulah datang kembali. Beliau telah berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang jiwa saya dan genggamannya, saya akan lakukan kalimat tauhid ini di tengah-tengah mereka yang tidak beriman itu. Lalu pada masa itu juga beliau telah pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang telah melakukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa yang telah berlaku, orang ramai bangun dari tempat keempat penjuru dan mula memukul beliau dengan teruk sehingga mencederakan dan beliau hampir mati. Bapa saudara Nabi SAW Hazrat Abbas radhiyallahu anhu yang pada masa itu masih belum memeluk Islam telah membaringkan diri dan di atas badan beliau dan menyelamatkannya. Hazrat Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang ramai, kenapa kamu menzalimi dia? Orang ini daripada kabilah Ghifar dan kabilah ini tinggal dalam perjalanan kita ke Syam. Perniagaan dan usaha kamu yang lain semuanya dengan negeri Syam. Sekiranya dia mati, maka jalan laluan kita ke Syam akan tertutup. Disebabkan saranan itulah orang ramai pun mula berfikir bahawa sememangnya dari negeri Syam segala keperluan mereka disempurnakan. Tertutupnya jalan ke sana merupakan satu musibah. Oleh sebab itu mereka telah membiarkan beliau. Demikian jugalah apa yang berlaku pada keesokan hari. Beliau pergi dan melanggar kalimah syahadat dengan suara yang lantang dan orang ramai tidak dapat menahan sabar serta mendengar kalimah tersebut. Lalu menekam beliau. Pada hari kedua itu pun Hazrat Abbas radhiyallahu anhu juga yang menyelamatkan beliau dengan menerangkan bahawa jalan perniagaan mereka akan tertutup. Keterangan perbuatan Abu Zar